Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran secara online pada hari ini. Di mana ustaz akan mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan mata pelajaran Tauhid darjah 4 yang di mana kita akan sambung lagi pembelajaran berkaitan pada bab yang ketujuh, sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masuk sedikit secara ringkas berkaitan dengan bab yang ke-8, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka surat yang ustaz tunjuk sini adalah di mana untuk hari ini sambungan berkaitan bab yang ketujuh boleh rujuk di dalam muka surat 51 dan 52. Manakala bagi bab yang ke-8 boleh tengok pada muka surat 53 dan muka surat 54. Baiklah, sebelum ini kita dah belajar apa yang ustaz tanda warnakan pada kotak warna hijau dan kotak warna biru. Iaitu kita dah pada masa yang lalu, yang terakhir, kita dah belajar berkaitan dengan beberapa sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkaitan dengan ta'addud, ajzun, karahah, jahlun, mautun, summun, umyun dan juga bukmun. Jadi pada hari ini awak akan belajar maksud pada warna yang oranye ini, iaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kaunuhu, iaitu bermaksud keadaan. Jadi kita akan lihat satu persatu, bermula dengan sifat mustahil bagi Allah yang ke-14, iaitu kaunuhu ajizan, iaitu lawan kepada sifat wajib kaunuhu qadiran, iaitu bermaksud keadaan Allah yang berkuasa. Jadi bila dari sifat wajib kaunuhu qadiran bermaksud keadaan Allah yang berkuasa, maka kaunuhu ajizan pula sebaliknya, iaitu bermaksud keadaan Allah yang lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa berada dalam keadaan yang lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sentiasa berada dalam keadaan yang berkuasa. Manakala sifat mustahil yang ke-15 adalah kaunuhu karihan, iaitu lawan kepada kaunuhu muridan, iaitu bermaksud keadaan Allah yang berkehendak. Kaunuhu karihan ini bermaksud mustahil Allah Subhanahu wa taala berada dalam keadaan yang terpaksa. Manakala sifat mustahil yang ke-16 pula adalah kaunuhu jahilan, iaitu lawan kepada kaunuhu aliman, iaitu bermaksud keadaan Allah yang mengetahui. Kaunuhu jahilan ini adalah bermaksud mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dalam keadaan yang tidak mengetahui. Sifat mustahil yang ke-17 adalah kaunuhu mayitan, lawannya kepada sifat wajib kaunuhu hayyan, iaitu bermaksud keadaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Jadi maknanya kaunuhu mayyitan ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat keadaan yang mati. Kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa hidup dan akan sentiasa kekal sehingga selama-lamanya lah. Tidak ada permulaan dan tiada pengakhiran baginya. Sifat mustahil yang ke-18 adalah kaunuhu asab, yang di mana lawannya kepada kaunuhu sami'an, iaitu keadaan Allah yang mendengar. Kaunuhu asam bermaksud mustahil Allah Subhanahu wa taala berada dalam keadaan yang peka. Sifat Allah yang mustahil bagi yang ke-19 adalah kaunuhu a'ma, iaitu lawannya kepada kaunuhu basiran, iaitu bermaksud Allah SWT berada dalam keadaan yang melihat. Jadi lawannya kaunuhu a'ma ini bermaksudnya mustahil Allah Subhanahu wa taala berada dalam keadaan yang buta. Dan sifat yang terakhir di dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kaunuhu abkam, iaitu lawannya kepada kaunuhu mutakalliman, iaitu Allah SWT berada dalam keadaan berkata-kata. Jadi mustahil Allah SWT bersifat kaunuhu abkam, yang bermaksud mustahil Allah SWT berada dalam keadaan yang bisu. Okey, jadi
daripada semua itu, maka berakhirlah kita sudah pembelajaran berkaitan dengan bab yang ketujuh, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada itu kita dah belajar ke semua 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ustaz berharap awak semua dapat hafal, dapat kenal dan dapat faham isi kandungan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi 20 sifat mustahil. Jadi pada akhir sekali kita akan masuk kepada bab yang ke-8, iaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada bab 8 ini, ustaz akan menjelaskan kepada anda semua secara ringkas apakah sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan berkehendak melakukan atau menciptakan sesuatu, dan juga berkehendak untuk tidak melakukan atau menciptakan sesuatu. Itu satu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa, murid-murid? Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala berkuasa boleh ataupun tidak untuk melakukan atau menciptakan sesuatu, sama ada yang membawa kepada manfaat atau mudarat, baik atau buruk, taat atau ingkar, atau lain-lain mengikut kehendaknya tanpa paksaan atau disuruh. Jadi Allah SWT dia berkuasa boleh melakukan sesuatu untuk membawa sama ada kebaikan ataupun keburukan kepada semua makhluk, khususnya kita manusia. Dan boleh juga Allah SWT berkehendak untuk tidak melakukan sebaliknya. Jadi itulah kuasa Allah SWT, yang di mana kita sendiri tidak mengetahui bagaimana keadaan Allah SWT berkuasa sedemikian. Kerana Allah SWT semua ini dilakukan tanpa paksaan atau disuruh. Jadi maknanya Allah SWT tidak mengambil apa-apa manfaat atas apa yang berlaku pada makhluknya, apatah lagi mudarat. Jadi itu menunjukkan bahawa kita sebagai umat manusia tidak boleh mempersoalkan kuasa sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kita dilahirkan dalam keadaan miskin ke, ataupun kita dilahirkan dalam keadaan yang tidak sihat, ataupun apa-apa saja, walau bagaimana cara sekalipun, kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, malah kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Kerana setiap apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini adalah menurut hikmah-hikmah maslahat keadilannya. Maksudnya setiap apa yang Allah ciptakan ini mesti ada hikmah untuk makhluknya. Manakala Allah SWT tidak mengambil apa-apa manfaat atas apa yang berlaku kepada makhluknya. Jadi contoh, kita manusia ini dilahirkan dalam keadaan pandai ataupun tidak pandai. Itu pun tidak mengambil apa-apa manfaat atas Allah SWT, kerana Allah SWT sendiri Tuhan yang maha mengetahui. Jadi 100% Allah SWT memang pandai berbanding kepada kita. Jadi itu menandakan bahawa kita sebagai umat manusia, kita kena sentiasa percaya dengan yakin bahawa Allah SWT berkuasa melakukan apa sahaja, ataupun boleh sahaja Allah SWT tidak melakukan apa sahaja dengan kehendaknya. Dan kita kena ketahui bahawa setiap apa yang berlaku di dalam alam ini semua ada hikmahnya. Jadi bagi menguatkan lagi kandungan sifat harus bagi Allah SWT, telah dinukilkan di dalam dalil Al-Quran, dalil nakli di dalam surah Fussilat ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Maksudnya, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Jadi daripada dalil ini membuktikan bahawa setiap Allah yang menciptakan di dunia ini ada hikmahnya dan ada sebab dia. Dan sebab itu akan membawa manfaat kepada kita semua. Manakala Allah SWT tidak mengambil manfaat apa-apa semua, kerana Allah SWT sendiri telah berkuasa sepenuhnya. Jadi daripada itu, maka berakhirlah sudah kita pembelajaran secara ringkas berkaitan bab yang ke-8, dan seterusnya maka tamatlah kita sudah pembelajaran kita berkaitan dengan mata pelajaran Tauhid darjah 4. Jadi sepanjang Ustaz mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan Tauhid darjah 4,
Ustaz memohon maaf kepada anda semua sekiranya apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua masih lagi yang tidak faham ataupun masih lagi yang tidak kenal, ataupun sekiranya Ustaz ada kesilapan percakapan, pertuturan ataupun kesilapan teknikal, Ustaz mohon maaf kepada anda semua. Jadi daripada itu Ustaz berharap anda semua dapat kenal, dapat faham dan dapat tetapkan yakin di dalam hati awak apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua berkaitan dengan pendidikan tauhid. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.